والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا مستقيما يا ربنا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. Kata musannaf rahimahullah. Kita duduk di hadis yang apa? Mana? Maka bersabda ia, tidak dah. Muka 20, Pak. Maka bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu musannaf kata kerana perut ni banyak mengisi makanan tu akan bawa keluar banyak perkara. Sebab itulah Nabi kita ni membesarkan akan pekerjaan lapar dan mencela kelakuan yang sangat kenyih. Sebab tu maka bersabda ini atau pada membesarkan. Tu atau pada membesarkan. Nabi kita membesarkan sangat pekerjaan lapar tu. Maka bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut ma min amalin ahabba ila Allah ta'ala min al-ju'i wal 'atashi. Itu dia. Dalam yang kata bawah tu rawahu dia tak ada buat. Dia tak ada buat siapa dia. Maka kata Imam Iraqi pun begitulah juga. Cuba tengok di akar dua tu dia kata qala al-Iraqi lam yajid lahu aslan. Situ pun kena tulis sini juga. Seperti yang tersebut dalam syarah bagi Ihya Ittihaf Sadatil Muttaqin tu begitu. Maknanya yakni qala al-Iraqi telah berkata oleh al-Imam al-Iraqi. Imam Iraqi berkata, dia tu Imam Iraqi ni dia buat takhrij akan hadis-hadis ada dalam Ihya. Dia buatlah, dia selalu dia cek hadis dalam Ihya tu. Dia kata kena lam ajid lahu aslan, tidak dapat oleh aku lahu baginya bagi hadal hadis aslan akal asal. Tu aku tak jumpa sanad dia. Tu aku tak jumpa akal asal dia akan sanad dia tak. Cuma bukan bermakna bila tak dapat sanad itu bukan hadis lah kan. Wallahu alam. Kerana Imam Ghazali kemungkinan dia tu dapat dengar dan boleh jadi benda tu hadis Nabi semua. Sekalipun kalau bukan hadis Nabi, takdir kata perkataan sahabat ataupun tabi'in,
tu pun kita boleh beramal kerana benda tu disokong oleh beberapa hadis yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min amalin ahabba ila Allah min ju'i wal atashi." Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Ma min tiada ada pekerjaan." Isyarat kata min tu zaidah tu. Min tu zaidah. Amalin tu orang panggil isim apa nama? Isim bagi ma. Ma tu ma, kita kata ma hijaziyah, ma nafi. Ahabba tu khobar bagi ma. Tu ataupun sifat kalau min amalin ahabba ila Allah minal ju'i wal atashi. Tiada aman lebih kasih atau kalau kira sungguh hak musnad terjemah yang tu sifat dah. Khoba tu ahabba tu. Tu. Khoba tu. Amalin tu isim dah. Isim bagi ma min tu zaidah. Min tu zaidah. Tu. Min tu min zaidah, amalin tu amalun ahabbatu khoba. Khoba tu ilallah, ila tu litabyinil fa'il. Allah tu kira jadi fa'il bagi isi tabdil itulah. Kerana ila tu nak menyatakan fa'il dia. Allah tu bermakna ulih gitu ya. Minal ju' tu min ta'alluq pada ahabba. Dikatakan mufaddal alai dia. Kata musannaf rahimahullah, arti dia tengok musannaf tengok. Dia tak buat mari lapar daripada tengok. Dia cek dah tu. Kata musannaf, tiada ada pekerjaan. Tak ada pekerjaan apa-apa. Tidak ada pekerjaan dari pekerjaan dunia dan akhirat. Tulis pada pekerjaan. Jadi daripada pekerjaan dunia dan akhirat. Tiada ada pekerjaan, Nabi kata. Tu. Yang lebih kasih kepada Allah, yang lebih kasih oleh Allah Ta'ala kepada tu litabyinil fa'il tu. Tiada ada pekerjaan yang lebih kasih oleh Allah. Apa makna yang lebih kasih? Yani yang Allah sangat redha. Yang lebih kasih, yani yang Allah sangat redha dan sangat membalas pahala. Dan sangat membalas pahala. Tak ada dah Nabi kata. Tak ada pekerjaan apa pun yang Tuhan lebih redha dan Tuhan sangat beri pahala. Lebih daripada lapat dan dahaga. Lebih daripada lapat dan dahaga. Tu. Tulis sikit pada tiada pekerjaan tu. Ini semata-mata menunjuk atas mulia dan besar pekerjaan lapar. Kerana di sana ada lagi beberapa amalan yang lebih kasih oleh Allah Ta'ala
tu. Seperti sembahyang dan berkata la ilaha illallah. Lain-lain lagi banyak. Kalau kita pergi pakai betul-betul, maknanya dhamma ni nombor satu lah ni. Berarti hotline nombor 2, 3 belakang. Pada hadis-hadis lain ada lagi. Tu dia. Tengok hadis Nabi kata ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan hak Tuhan kasih sekali itu ialah amalan yang berkekalan walaupun sikit buat. Buat sikit-sikit tapi buat semua. Itu bukan hadis itu bukan menunjuk di atas lapar saja. Amalan lain pun ialah juga. Tapi sebut sini semata-mata menggema kita. Nak rakyat kata besar pekerjaan ni dan sangat Tuhan redha pekerjaan. Faham dah? Dia lebih tu yang tak nombor satu dia seorang. Yang tak nombor satu benda ni so. Rakyat kata benda nombor satu tu banyak perkara. Nombor satu belakang. Nombor satu belakang. Sama seri. Kalau siapa kan masuk sama seri. Nombor satu belakang. Tu. Maka kata dia tiada ada pekerjaan yang lebih kasih oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada lapar dan dahaga, lebih daripada lapar yakni menahan makanan, menahan makan itu maksudnya dia. Lapar yakni menahan makan kerana Allah. Itu maksud itu. Menahan lapar, menahankan makan dan minuman tak labuh kerana dahaga tu masuk. Kita menahankan makan, tak makan, kita tak minum, tak makan banyak, tak minum banyak, bawa kepada kita lapar. Yang murad dengan lapar tu tak makan banyak. Ya lazim dah, ya sebut lazim tapi naknya malzum. Itlaq lazim lapar tapi naknya sedikit makanan. Hak tu lah hak yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallamnya. Nabi kata amalan yang paling Tuhan kasih sekali ialah mensedikit makanan dan dahaga, jadi dan mensedikit minuman. Itu lazim daripada bila kita sikit makan bawa kepada lapar, bila kita sikit minum bawa kepada dahaga. Hak tu Tuhan kasih banyak. Sebab apa ilat dia tak ada rakyat lagi tu. Tulis situ pada kata lapar dan dahaga tu, yakni kerana lapar dan dahaga itu, yakni kerana lapar dan dahaga itu membawa kepada beberapa kebaikan seperti ringan badan, yang mudah untuk beribadat dan buat taat, dan juga cergas pikiran. Banyak ibadat. Kalau kita tilik dengan cara itlaq tu nampak juga ke dia. Kerana amalan lain semua jadi malas belaka dia perut kenyang tu dah. Tu amalan lain dia malas belaka. Nak berzikir pun malas. Nak sembahyang pun malas. Nak baca Quran pun malas. Malas belaka jadi berat badan belaka dia perut kenyang. Maka orang panggil jaga di humi tu lagi dah. Itu makanan dan minuman. Tu dia. Tu dia. Allahu akbar. Allah. Habis itu dan bersabda ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan hak ninja kata qala al-Iraqi juga. Tu lam ajid lahu aslan juga. Tu jadi Syekh Imam Iraqi tak jumpa sanad hadis tu. Tak jumpa.
Ha tu. Wallahu alam je banyak ada lagi yang hilang tengah jalan banyak. Bukan hak siapa mai kita ni semua tu dak tu. Hak tengah jalan banyak mana lagi. Hak rawi tu tak ada nak royak. Ya banyak ya ingat tapi tak ada nak royak kepada orang panggil sahabat, tak ada mengajar kepada tabi'in banyak mana. Dan tabi'in tak ada mengajar lagi kepada tabi'in banyak mana. Ya ada sedua ke mana. Banyak lagi. Pergi mati dulu. Sepatut guru tu lah dia tak ada mengajar kita ilmu semua lagi tu dia mati dah. Maka kita ada ilmu daripada dia tu sekadar 50% je masalah. Boleh ya di sana ada lagi yang kita tak dapat jumpa. Dan juga sanad dia tu jadi tak sampai kepada kita. Wallahu a'lam. Maka Nabi bersabda sayyidul a'mali al-ju'u. Sayyidul a'mali al-ju'u. Bermula penghulu mubtada. Bermula penghulu bagi segala pekerjaan itu. Pekerjaan jadi sama ada pekerjaan dunia atau akhirat. Al-a'mal tu maksud dua. Bermula segala penghulu bagi segala pekerjaan yang sama ada pekerjaan dunia atau akhirat. Penghulu dia, ketua dia ialah lapar. Nabi kata. Tu. Lapar tu untuk penghulu dia. Nampak juga. Nampak juga. Tu. Dia kita maksud lapar ni semualah makna sedikit makanan. Bila perut kosong tu jadi kemudahan semua amalan. Kalau kita perhati tengok mengaji pun jadi mudah. Ngapa pun mudah. Baca pun mudah belaka. Segala jenis bagai kebaikan tu jadi mudah hasil. Tu dia. Besarnya pekerjaan ni. Allah. Sabit Nabi sanggup duk lapar lagi padahal dia boleh nak masuk perut dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni banyak keadaan dia lapar. Banyak keadaan lapar. Nak pilih kot jalan lapar. Padahal kalau dia nak pilih kot jalan kenyang pun boleh. Ya Rasul. Ya Rasul. Wa rawadathul jibalu bi an takuna lahu zahaban fa aba. Bukit mari tawar diri. Bukit. Allah Ta'ala izin kepada bukit untuk tawar diri nak jadi mah. Ya Muhammad kalau nak aku nak jadikan diriku ni mah. Fa aba. Ya tak sih. Dia sanggup ikat batu di perut lagi nak lapar lagi. Nak ajar kepada kita semua ni pekerjaan. Tu. Habis itu maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kata penghulu segala pekerjaan itu ialah lapar. Tak apalah tu. Maka kita kena duk lazim hak tu juga weh. Kenyang tu kena ada juga kenyang tapi we tepuh dengan lapar dia. Ni tak biasa tepuh dengan lapar sikit bu. Perut dah sehari tu duk dalam keadaan kenyang semua. Dia rasa nak kosong sikit tambah lagi. Rasa nak kosong sikit tambah lagi. Tu. Bila gilik malam tu tak kena duk kacau banyak dah gilik malam. Dia kosong, dia berehat katik perut. Mudarat penyakit pun banyak kalau kita duk jadi makan ikut selik malam. Nah dah. Ni masalah apa? Puak mai wai. Puak susu. Puak sedap. Masalah apa? Puak tu bang. Ikut perut gerak pergi mana je bangun pergi tu. Buat tu lapar, tebik luar, gina anjung. Tu. Kalau dia terhegak, hai makan-makan esok kalau hajar lagu tu dia turut. Kalau kita turut dia, semua budak dah perut benda. Dia kena isi semua, kena tunai haya semua. Tu dia. Tu. Lebih lagi kita hok pesing nafsu kita duk amarah lagi ni, nafsu amarah, nafsu jahat ni lagi. Dia tak sampai ke tahap jadi ahlullah, jadi nafsu mutmainnah lagi, tak patut sangat. Kerana orang nafsu mutmainnah ni kalau dia lapar ataupun dia kenyang pun sama je di sisi dia. Dia tak menghalang daripada taat kepada Allah. Bukan kau kuat ibadat. Kau kuat ibadat. Tu. Sebab kalau kita tak ada Allah, kenyang sama. Bukan kenyang sama gapo dak. Jadi makan dia tu mewah sama. Tu hidangnya dia tu 4-5 karga adalah
tiap-tiap kali makan tu lauk nasi dah 3-4 kara tu mesti. Tapi dia bukan makan seorang, dia panggil tok wakil naik nak kali makan dengan dia. Dia bukan nak makan seorang tu. Semua waktu dia makan dia panggil tok wakil naik. 10 ada 4-5 ni orang makan sekali dengan dia. Gila tak mula kalau dia panggil orang tu, panggil orang ni. Tu dia berjamaah lagu tu dalam keadaan makan dia. Dan keadaan dia makan mewah nampak. Tapi dalam keadaan dia bak ibadat, dia nak tinih dia tak boleh juga. Tu. Habis siapa tahu tu tak apa. Tapi kita tak siapa tahu hak tu. Bimbing nak jadi kau lain. Sabit tu dia kena mulazamah kok ni dulu. Sehingga nafsu kita jadi tenang. Tu. Habis itu kata musannif rahimahullah taala, penghulu segala pekerjaan itulah apa? Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebut, ini kita cari, kita jumpa hadis tu hadis mursan. Hadis mursan sanad sampai kepada Sayyidina Hasan Basri. Hasan Basri angkat hadis ke Nabi selalu dengan tidak sebut akan sahabat. Tu tulis betul rawahu an Qarsh rawahu saat itu. Tambah kata riwayat akan dia oleh Al-Kharqushi. Imam Kharqushi, alif lam kha ra kah waw shin ya. Kharqushi ni satu ulama mazhab kita Syafi'i juga, ulama besar juga. Fi tahzibil asrar, tu hari kitab dia. Rawahu Al-Kharqushi fi tahzibil asrari anil Hasan an al-Hasani, daripada Sayyidina Hasan al-Basri mursalan. Atas jalan mursan. Makna mursan ni wa mursalun minhu sahabi saqat wa qul gharibul marawa bil waqfaqat. Maknanya hadis mursan, tabi'in tu hak sanad sampai ke tabi'in, patu tabi'in tu kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada sebut dah kata yamik daripada sahabat mana-mana. Maka hadis tu duk tahap mursan. Hadis mursan. Sungguh pun hadis mursan ni dhaif. Dhaif. Tapi boleh kita guna dalam bab fadilah amalan, dia boleh pakai. Hadis mursan ni ya tu fiqh tak buatlah. Malaikat Imam Syafi'i ya ada Imam Syafi'i kita buat kira dengan hadis mursan tapi dengan syarat yang tertentu lah. Tu. Habis itu setengah imam tu dia tolak selalu, tengok a'immah tu dia tolak selalu hadis mursal. Bukan menafi kata itu tu hadis tak hadis, bukan nafi betul tu, nafi betul beramal untuk nak buat hujah dengan dia. Tu gitu ya. Tapi tak apalah tu, kita nak terghib dalam amalan kita. Hadis mursal ni cukup dah. Tu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadati wa qillatut ta'ami hiyal ibadatu. Artinya, arti sabda Nabi kata al-fikru ayat tafakkuru, artinya berfikir itu, bermula berfikir itu. Maksud berfikir yakni fikir pada pekerjaan akhirat. Jadi fikir pada pekerjaan akhirat dan urusan syarak, urusan agama, fikir itulah nisful ibadah. Berfikir itu ialah nisfu, setengah, ialah separuh bagi ibadat. Yang dikatakan ibadat batin, ibadat hati. Tu ibadat ada dua, ibadat zahir, ibadat dalam. Ibadat zahir, ibadat batin. Maka ibadat sini ibadat yang batin, yang sebelah dalam, ibadat hati nama dia. Fikir itu setengah ibadat dah. Ibadat hak pesing dalam hati. Tu dia. Nak lawan hati ni ya tak boleh. Tu ibadat dalam hati banyak lagi. Semua ibadat banyak lagi, tapi fikir tu setengah ibadat dah, separuh dia. Tapi murad dengan fikir tu fikir pada akhirat. Hak kita ada dengar bapa dah sebut sama
Fikir itu pelita bagi hati tu. Fikir gapo hak pelita hati? Yakni fikir pada akhirat. Adapun kalau fikir pada buku dunia, pada sibuk ke dunia, hak tu bukan pelita hati. Hak tu muzulmah dalam hati. Kau fikir kau serabut, kau fikir kau gelak hati kita. Hak jadi pelita, hak jadi sirajul qalbi. Dalam mata hikayat at-tafakkuru sirajul qalbi, pelita bagi hati. Fikir buku ni. Kena renung semua. We ada fikir buku agama semua. Fikir agama. Maka fikir ni akan hasil bila kita duk uzlah diri, duk asing diri seorang tu yang mula fikir mari. Tu kalau duk ramai-ramai tak ada nak fikir. Nak fikir kau cari makan ya. Nak makan apa hutan ni weh. Fikir kau buku nak berjalan, nak buat je. Kalau duk seorang yang mula tafakkur mari. Allah. Sebab tu ya kena ada juga masa kita untuk asingkan diri. Tapi asing sungguhlah. Ni duk seorang senyap tu. Umat uzlah molek. Duk merah, duk cerah tu. Duk pecek tu. Bukan seorang juga mak. Dalam tu beribu mana. Dalam tu beribu. Okay. Bukan seorang tu. Nampak tak seorang ya. Terasak tu bukan seorang. Sampai tu dia duk boleh. Dia duk boleh. Maka asing tapi tak asing juga hakikatnya. Nampak duk seorang tapi bukan seorang juga. Kalau usahawi boleh uzlah diri seorang tu, dia boleh fikir banyak. Fikir. Maka fikir ni nisful ibadah nama dia. Nisful ibadah. Wa qillatut ta'am. Dan sabda mana? Dan sedikit makan itu. Sedikit makan. Sini tu ta'am dengan makna tanawulit ta'am. Sebab itulah ya kita terjemah dengan makan tu. Kerana kalau betul-betul terjemah kena tahu makanan lah ta'amnya. Sedikit makanan. Ini sedikit makan. Tu. Jadi sedikit mencapai makanan. Itu maksudnya at-ta'am jadi tanawulit ta'am. Sedikit kita mencapai makannya. Sedikit jepuk makannya. Sikit makan. Makan sikit-sikit je. Tu dia. Kalau nasi mak sepinggir je mak. Tapi banyak kali tak mahu mak tak. Boleh ke tu? Tu. Sikit kita ajar dia. Tu. Allahu Akbar. Allah. Sedikit makan itu. Sedikit makan, yakni sedikit makan untuk, tulis pada sedikit makan tu. Yakni sedikit makan untuk hasil kebaikan akhirat. Tu. Untuk hasil kebaikan akhirat. Adapun sedikit makan untuk hasil kebaikan dunia, maka itu adat, bukan ibadat. Darah-darah ya makan sikit juga ya. Kerana dia takut gemuk. Dia jaga cek dia. Bila isi gemuk gitu, jadi tak kerja payah lalu dianya. Lalu tu sanggup untuk sedikit makanan. Sikit makanan tu bukan ibadat. Sikit makanan untuk nak diet tu bukan ibadat. Hak tu adat. Maka akan tergantung ibadat bila kita niat sikit makan tu untuk hasil kebaikan akhirat. Faham tu dah? Tinggal yang tak apa takut ada apa-apa. Tu hak jadi akhirat. Hak tu lah jadi pahala. Sumit pakai magai kata. Tinggal yang tak apa takut ada apa-apa. Nak makan banyak boleh. Tak ada apa. Sebenarnya benar halal. Asalkan makanan yang halal kita boleh makan. Tapi tinggal makan banyak tu takut ada apa-apa. Tinggal hak tak apa takut ada apa-apa.
Makan banyak pun tak apa, tapi tinggal. Takut ada apa-apa. Dia kenyang kat mari macam-macam. Tak dia nak mengaji. Masuk mengaji pun ngantuk. Berat tubuh. Nak obek sikit-sikit. Tengok meja tu rasa ngantuk belai-belai. Tu makan kita berat. Sebab tu nak ngaji pagi tu tak so makan berat lagi lah. Kita nak ngaji lebih lagi, ngaji kitab-kitab pagi ni. Makan sikit-sikit dulu. Kita berat lalu. Kalau memang hidup ngantuk sini. Tu. Kita ni kadang-kadang payah juga dah. Kalau boleh kita atur masa makan tu. Saya dulu makan lepas asar je. Tapi akhir-akhir tu jadi ada juga cung-cung hok lepas pada minhat. Tapi ghalib masa kita nak wisudah makan lah waktu asar, lepas asar. Kerana apa? Kerana dalam waktu tu dia tak ganggu masa baik dah. Tak ganggu masa mengaji, tak ganggu masa telaah, tak ganggu. Ning dah nak makan. Dah. Mau Oi, kau sebelah, kau 12 baru nak kira anak. Pukul 1 baru nak makan nasi. Aduh, ganggu masa. Ganggu waktu. Tu. Lepas tu makan sudah tidurlah dah. Orang makan tidur tu ingat kerut layar ngatiklah tu. Tak lama dia menyakit-nyakit banyak perkara. Maka kalau kita makan lepas asar, habis masalah. Nak kata kerut layar tak jadi, insya-Allah. Dia nak tidur makan lepas dah tidur. Lepas dah makan tu dia tak ada. Tak gitu ya. Tu. Hak tu. Maka maksud dengan sedikit makan itu makanan untuk menghasilkan kebaikan akhirat. Maka sedikit makan itu satu ibadat juga. Ialah satu ibadat juga. Tu. Tu. Sebab apa satu ibadat? Jadi kerana ia buat itu. Padahal kita sudah tulis dah dulu pun. Kerana ia jadi sebab bagi boleh kerja beberapa ibadat yang lain. Tu. Jadi sebab ibadat pun jadi ibadat juga. Lapan ni jadi sebab boleh buat ibadat. Maka sebab buat ibadat pun ibadat juga. Ibadat juga dia. Tu dia. Tak itu, dia sahabat. Sabit tu dia sikit makan yang untuk hasil kebaikan akhirat, tu jadi ibadat. Itu dia. Orang Islam lagu tu masya-Allah, makan pun jadi ibadat. Tak makan pun jadi ibadat. Ini berlaku. Lakin idza nawa bi aqlihin kuwa li ta'atillah falahu ma qad nawa. Dia niat untuk kuatlah ibadat. Boleh pahala ke dia je makan. Tu. Nampak tu dah. Habis itu. Tapi dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut lagi, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran. Masya-Allah. Masya-Allah. Wa abghadukum ilallahi ta'ala kullu akulin syarubin ta'umin. Datang sirah mubalaghah belakang. Datang sirah mubalaghah belakang. Akul syarub ta'um fa'aluna mif'aluna fa'ulun tu sirah mubalaghah. Amsilah mubalaghah. Kalau gitu isim fa'il je sungguh akilun lah, akilun. Lepas tu datang yang sirah mubalaghahnya akulun. Yang mubalaghah daripada akilun tu. Tak itu ya. Mubalaghah daripada akilun. Fa'aluna mif'aluna fa'ulu an fa'ilin an kasratin badilu. Maknanya ia pada fa'ilun belaka. Fa'ilun belaka. Tengok. Artinya arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata afdalukum indallahi ta'ala. Bermula mubtada. Bermula yang lebih afdal.
yang lebih afdal, orang yang lebih afdal, yang lebih afdal apa mana? Yang lebih banyak mendapat pahala. Tu afdal. Yang lebih banyak mendapat pahala. Hak tu lebih afdal. Aktsaru thawaban la afdalu ni. Orang yang lebih banyak dapat pahala dari Allah. Nabi kata afdalukum. Bermula orang yang lebih afdal daripada kamu, daripada kalangan kamu. Isyarat kepada idafah afdalu kepada kum, idafah bimakna min. Isi tabdilnya ya keadaan yang gitu dah isi tabdilnya. Ismu tabdil li ba'du ma yudafu ilaih. Idafah bimakna min. Orang yang ni Syekh Qadir cuma Syekh Qadir ni ya datuk ni ya masya-Allah. Beratus mata dah ada dia. Hafid 150 mata. Start kereta daripada Mekah nak sampai Madinah tu, duk dalam kereta tu pelacar mata, habis mata sampai Madinah. Syekh Qadir Mandili. Sabit tu kita kalau baca kitab dia tu, jadi kita boleh buat itulah, buat iktibar kaedah ha. Dia kalau terjemah juga, dia ada dah tu. Dia bukan semata-mata terjemah gitu dak. Dia isyarat banyak perkara dah tu. Kalau orang pandai kaedah tu dia reti nampak dah. Orang ni reti ni mana ni. Syekh Qadir. Dia banyak kaedah, banyak ya hadis. Lepas tu banyak mata. Ilmu Allah sakit, ilmu fiqh pun sakit, ilmu tasdih pun sakit. Syekh Qadir ni seorang ni. Payah juga dia. Dia. Pakai cek pun sedap. Yang ngajar ni orang ramah. Orang ramah. Yang mudah faham. Ngajar mudah faham. Lepas tu dia kecek dia tak jadi payah mana. Kecek pay dia tu. Sampai tu penuh lah masih arah tu. Ngaji dengan Syekh Qadir penuh. Tu dia. Kalau halqah orang Jawi kita kat Syekh Qadir, Datuk Syekh Qadir. Hak ramah sekali ya. Keliling. Penuh. Ngaji dengan dia. Tu. Habis itu. Patut tu rumah kita banyak minta tolong dia belakang tu kalau nak ngarai kitab, nak rak Wahabi ke apa. Syekh Qadir nombor satu. Syekh Qadir. Habis itu dah. Tengok dia kata, bermula orang yang lebih dibenci, orang yang lebih afdal daripada kalangan kamu di sisi Allah, pada sisi Allah. Tu bukan pada sisi manusia. Kalau pada sisi manusia, ya iktibar macam-macam. Orang kaya lah lebih, orang hok yangok lah lebih, orang keturunan baik lah lebih. Kalau tilik di sisi manusia, tak kata beribu alasan. Tapi hak afdal di sisi Allah tu siapa? Orang yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah ialah khabar atwalukum, ialah orang yang lebih lama kamu, lebih lama daripada kalangan kamu, lebih lama daripada kalangan kamu, lebih lama ju'an, lapar, yang nisbah lapar, nisbah lapar. Jadi orang yang terlebih lama lapar dari kalangan kamu tu maksudnya sini, lebih lama kamu lapar. Jadi lebih orang yang terlebih lama lapar. Ni ju'an ni kalau kira tamjid muhawwan minan apa? Minan mudhaf ilaih. Tu. Atwalukum ju'an atwalu ju'ikum. Tu dia. Boleh kata gitu. Tu dia. Lebih lama kamu lapar. Jadi orang yang lebih lama lapar dari kalangan kamu. Hak lapar lama tu hak afdalnya. Kita lapar juga tapi 5 minit lapar. Dia 5 minit kenyang kelik. Tak sampai sejak kita lapar. Kenyang kelik.
Cuba wisuk tengok. Oh dah. Lebih lagi malam tu usahalah kita jaga. Pasal lapar tu sikitlah esok esok Kalau sup dah tak boleh makan apa dah. Makan barang ringan-ringan gitu ya. Sekadar ringan, jangan mengkenyangkan perut ketika tu. Tu. Habis itu Allahu Akbar. Lebih lama lapar kamu di hak itulah yang banyak. Lapar tu maknanya lapar untuk menghasilkan kebaikan akhirat lah tu. Tu maksud tu lah belaka tu. Lebih lama kamu lapar. Maksud lapar ni jangan lupa lah, lapar jadi mensedikit makanan, menahankan makanan. Hak boleh lama tak makan tu, hak tu afdal. Wa tafakkuran atau pada juan dan berfikir. Lebih lama daripada kalangan kamu berfikir, banyak berfikir tentang akhirat aja. Tu lama jadi banyak berfikir tentang akhirat. Tu maksud lama fikir. Bukan lama fikir hak akhirat semua. Jok daripada pagi sampai sejak tu tak ada seli dengan fikir benda lain dah. Hai bukan makna tu dah. Lapar ni tak apalah je panjangnya gitu, tapi fikir je bukan suruh fikir. Gitu. Maknanya banyak lek fikir. Tu jenis nisbah kepada fikir tu maksudnya banyak lek fikir. Tu banyak fikir. Buku akhirat. Buku dunia pun fikir juga, tapi lu apa? Fikir buku ni selalu. Tu dah tafakkur ni besar. Tapi golek orang yang ditaufikkan tafakkur berpanjangan ni orang yang naik nafsu dah. Nafsu dia naik kepada maqam martabat nafsu, lawamah. Nafsu lawamah. Teka tu yang banyak fikir. Hati tu sikit-sikit terlintas tafakkur ke akhirat. Sikit-sikit terlintas kepada Allah. Sikit-sikit terlintas kepada Allah. Tu. Hak lain pun sibuk juga, tapi dia tak boleh tak? Tengok benda tu pun ingat ke akhirat. Tengok benda ni ke ingat kepada akhirat. Kalau nafsu amarah lagu ni banyak terlintas fikir ke dunia. Tu. Kena usaha pula lah. Kena mujahadah. Tapi dah sampai nafsu mulhamah tu jadi sendiri banyak. Hak Syekh dia kata wa khalisil Syekh dia kata wa khalisil qalba minal aghyari bil jiddi wal qiyami fil ashari wal fikri waz zikri ala dawam. Tu hak tu jalannya nak sampai kepada Allah tu. Fikir zikir berkekalan. Tafakkur tu tu maka Nabi kata tafakkur lama waktulah lebih afdal di sisi Allah. Tu kena usahalah kitanya dah. Nama bukan lapis kita jangan pakai waktu ayat dah. Salah hak tu tipu syaitan tu. Bukan ladak kita tu. Pas ladak kita ladak mana? Radak patut neraka. Dah ni bukan radak kita. Betul. Ini bukan radak kita. Jangan kecek wak semangat diri lemah. InsyaAllah kita akan sampai radak ni. Tu duk sahabat tu. InsyaAllah kita sampai tahan. InsyaAllah kita sampai tahan. Tiap-tiap kita tengok keadaan awliya, kena fikir. InsyaAllah kita sampai tahan. InsyaAllah kita sampai tahan. Bersemangat untuk jalan lagi. Sana ni bukan adat kita, hak tu maqam lain lah. Kita orang biasa, hak tu wali. Yang ni. Wah tu tak boleh guna. Wah tu tak boleh guna. Tu dia. Habis itu. Habis kata musannif rahimahullah taala, dan yang lebih benci wa abghadukum, dan bermula orang yang lebih dibenci. Lebih dibenci. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.
lebih dibenci daripada kamu, daripada kalangan kamu. Lebih dibenci kepada Allah, jadi oleh Allah Ta'ala. Kepada dengan mana oleh, kerana ilah tu orang panggil ilah litabayyinil fa'il. Benda jatuh lepas pada ilah tu kiranya pada makna fa'il bagi isi tabdil. Fa'il bagi isi tabdil. Tu. Maka dia kata orang yang terlebih dibenci oleh Allah daripada kalangan kamu, siapa dia hak tu yang benci sekali? Nabi kata tu yang benci sekali. Bila benci tu yang menjauhkan daripada rahmat dia lah. Dia kasih, dia pendekatkan dengan rahmat dia. Bila dia benci, dia menjauhkan daripada rahmat dia. Orang yang lebih benci sekali ialah khabah. Kullu akulin, ialah tiap-tiap yang banyak makan. Tiap-tiap orang yang banyak makan. Tulis itu, walaupun makanan itu halal. Hak haram sama Allah lah, hak haram tak ada reject dah. Yang banyak makan, jadi walaupun makanan itu halal, tapi banyak lagi makan, Tuhan benci. Benda halal tapi Tuhan benci banyak. Salah satu daripadanya kita dengar sok mobil akad khutbah nikah dah. Tak ada dari khutbah tak sebut. Dan Nabi sebut kata ana, benda halal yang Tuhan murah sekalinya tolak. Kita tolak bini. Cerai ni benda halal. Tak ada harap apa. Tu. Tapi Tuhan tak suka. Tuhan tak suka. Tu. Nampak tak? Apa tak singat dalam mata hadis dia, abghadul halal apa? Abghadul halal indallahi at-talaq. Tu. Benda hak Tuhan murah sekali, benda halal tak hak Tuhan murah, tolak bini. Apa ni? Nikah bercerai, nikah cerai. Zawaqin, Tuhan tak kasih. Innallaha la yuhibbuz zawaqin. Hak pasal jenis kecak saja, kecak makan saja. Yang banyak mengkecak. Apa maknanya mengkecak? Bini-bini sudah cerah, bini-bini sudah cerah. Hak tu Tuhan tak kasih. Hati ialah termasuk semakan dengan hadis Abu Ghadud ni tu. Nak raya katakan tu. Benda hak Tuhan murah tu banyak juga. Tu setengah daripada benda yang Tuhan lebih murah sekalinya ke apa? Kullu akulin, ialah orang yang lebih ialah khabar tiap-tiap yang banyak makan akul fa'ul. Tu dia. Tu bitnah ni perut kenyal tak mau. Perut kenyal tak mau bitnah. Tu wajani bitnata wan nawamah dia. Jauhlah kamu akan orang yang banyak kenyal perut sama. Mungkin kena jauh. Wan nawamah, dan orang yang sangat tidur, banyak tidur, mungkin tak usah dekat sangat dengan puak tu. Kalau mundur dekat dengan puak banyak tidur sebab kamu. Banyak tidur sebab kamu. Dia jerakit juga weh. Dia bangun mai tengok saya dah tidur, dia tidur pula. Dia bangun mai tengok apa saya tidur pula. Tapi tu tak boleh duduk dengan puak banyak tidur. Bukan tak sewi sahai tapi yang banyak duduk dengan dia tu. Jerakit kita. Bitnah pun jangan. Lagu mana? Orang banyak makan, tak boleh duduk banyak sangat dengan orang tu. Sikit ajak makan. Hei, kasih. Hai, baru makan saat ni ke? Hai, tak pasal lapar. Hai, cubit makan mi. Apa? Hai, baru makan saat ni ke? Hai, makan ni pula. Hai, makan tak mau? Hai, kira apa meh? Kata tak pergi dah. Mana? Pasal lapar. Betul tak nak? Tu dia. Kena ding gitu tak? Mungkin yang duduk dekat sangat. Kalau nak berjaya dengan ilmu, kena jaga, kena pandai, kena zakain, kena cerdik, duduk cerdik. Dan nak berjaya lah ilmu. Tu. Saing berlaku, tapi jangan rapat berlaku. Rapat kepada yang rajin-rajin. Rapat kepada yang bawa kita kepada kejayaan. Rapat dengan puak tu. Saing berlaku, tapi yang rapat berlaku yang ni. Tu. Rapat tu setengah ya.
daripada belakang tu. Lepas tu hak rapat setengah tu jangan sorak belakang. Awak kira soraknya setengah daripada hak rapat tu. Jok orang kita boleh kira sorak ni tak hanya orang ni. Tu. Habis itu nampak tu dah lagu tu. Ni ikut saing belakang jenis. Lebih lagi orang hak jenis payah nak tolak. Tak gamak nak tolak tu. Tak tolak orang tu. Orang tu kena seolah wajib kena duduk seorang. Masa duduk ngaji ni. Hak pasal payah nak tolak saing tu. Wajib kena duduk seorang dalam masa depan nak. Kalau dia khabar diri lagu tu. Sebab apa? Ikut je. Hati tak segi tapi tu dia. Tu. Tolong pergi ngakik dah. Saya kata. Mana peluk dia? Adik kahwin nikah. Adik kahwin nikah. Pergi. Berapa hari? 2-3 hari kat dalam nanti. Masa dia lagi ya Allah. Gila rupa kata malah nak tolak lagu. Tu tak boleh kat tu. Tak boleh. Dapat tu dah. In kana dha khairin fa in kana dha syarrin fajannibhu sur'atan. In kana dha khairin faqarinhu tahtadi. Tu. Ada taklim muta'allim kata. Ya kena pilih, Orang berjaya ilmu ni dia pilih. Kita belajar taklim muta'allim tu salah satu daripadanya cara berkawan untuk dapat ilmu tu. Berkawan ni satu juga. Habis itu kata musannif rahimahullahu taala, maka kata dia tiap-tiap yang banyak makan, banyak minum syarub. Syaribun tu minum biasa, tapi syarubun yang banyak minum. Banyak minum minuman, minum banyak. Kek cayin, kek tejen, kabayin. Lepas tu beg pergi beli nampan pula. Star tu beg pula. Apa nama tu? You tak boleh sama. Sehari 2-3 kali ada. Banyak minum, Tuhan benci sekali. Banyak tidur, naum. Bukan naim biasa dak, naum. Ataupun nawam. Yalah belaka tu siram lara belaka tu. Yang banyak tidur. Tu banyak tidur. Tulis situ sikit pada banyak tidur tu. Buku makan minum tanah kecek dah. Dia maklum dah saat ni. Sebab apa tu yang benci banyak makan banyak minum? Sebab dia malah ibadat. Dan banyak tidur ni yakni kerana awak itu. Kerana banyak tidur itu, mensia-siakan umur. Maka umur itu, umur kita, umur itu ialah modal hidup kita di dunia. Ialah modal hidup kita di dunia. Umur ni modal. Umur panjang modal banyak. Umur panak modal sikit. Ya modal kita. Duk kita pandang nego ya. Kadang-kadang modal banyak tak ajar nego tu bahaya saya kak. Setengah orang modal sikit tapi dia pandang nego. Umur je 40 dia mati dah. Tapi celah tu penuh ibadat dia. Penuh ibadah dia pandang nego. Maka umur ni modal hidup. Tiba-tiba pergi tidur. Allah. Sejak tu rugi banyak mana dah. Tak menego. Kita kata. Allahu Akbar. Habib Umar ni 2 jam ya. Hari. Lebih kurang tu 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam. Susu kalau tak rok ada pakai curi, teka duduk pun jadi lak. Tu para habaib, para ulama akhirat. Ya sikit-sikit ya.
Tu. Kalau kita tak dalam pula, masa ni malam tu je, lepas pada minhaj jangan ajar pukul 10, dia tidur. 11, 12, 1. Dia bangun dah 3 jam. Satu lebih dia bangun dah. Buat siap pen ni, siap pen nak mayat tahajud ke apa. Pukul 2 tu nampak mula dah. Mula amal ibadat. Bukan kata pukul 2 mula nak bangun. Dah. Ni kita pukul 2 bangun kot, tapi nak boleh mayat tahajud ni kepak. Telah tu buat gapo tak tahu. Ngok-ngek dok musing kot tu musing kot ni. Tu dah layu siap dulu. Pukul 2 je mula ibadat. Sampai subuh. Lepas subuh buat ibadat cara dia wirid. Lepas wirid siap cerah matahari naik dia ngajar. Ngajar lagi pukul 9 pengajar. Lepas zuhur dia mengajar, setengah hari penuh dengan mengajar. Ada jemput time mana yang dia pergi. Penuh mengajar, lek malam dia mengajar. Penuh masa dengan waktu ya weh. Waktu tidur lek malam tu je sikit. Waktu tidur. Tok guru lagu tu laku. Bola sarah tu je cerah mau atas rumah dia. Dia ngajar sudah pukul 12. Malam dia lawai lagi baca. Lepas tu tak tidur lagi. Tidur biar tak tahu lah. Dapat cerah tak mau. Khabar-khabar pukul 2, pukul 3 tu bunyi jalan tak dah. Masuk subuh dia turun main gerak-gerak kaki. Main. Tok guru dia baik tu je sikit-sikit je. Sikit-sikit. Waktu tidur ni boleh bila. Sehingga kita kata, tidur masa mana tak tahu dia. Tu. Demo ni. Kita ni waktu jaga tu boleh bila. Masa jaga. Tidur semacam. Tidur semua. Ya Allah, ya Rabbi. Sikit-sikit tu jangan. Ya hai wang. Ya hai ple. Tamu tu pun tidur cara tamu tu. Tu kalau duduk belakang pula. Duduk atas kursi pun tidur atas kursi. Cara atas kursi. Mari ngaji pun tidur cara duduk lain ngaji. Tu. Dah ayat banyak kita lagu tu. Allah Akbar. Tu. Kalau pergi dengar bayar pun tak tidur cara duduk lain bayar. Mula. Duduk wirid. Lepas maya tidur cara wirid. Ya Allah. Tengok subuh. Senyap. Bunyi bapa sore. La ilaha illallah. Bunyi suara. Tok wakil berata-rata tak ada bunyi sebab apa? Tidur weh. Ya qada hok nu. Nu. Bangun mari dia kata, "Ya kira siap lagi nak pergi tidur dia nu." Tidur lah bala. Jangan weh banyak tidur tak boleh. Nak tidur tak boleh. Nak tidur sedap nanti dah kubur. Situ tempat tidur. Situ tempat berehat semua. Tempat berehat semua situ. Tidur panjang lalu ni tak pakai mak. Tu. Allah Ta'ala benci orang banyak tidur, banyak makan, banyak minum. Tu dah. Habis itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut, rasanya hadis ni ada sebut dah wasakan dulu. Ada sebut dah ke hadis tu dulu. Lepas tu ya rawahu dia tak sebut pula. Dulu sebut ada dah ni. Saya ingat kata ada dah ni. Muka apa dah lah hadis ni. Luqaimun tu. Cuba tengok. Muka apa sang? Ada dah tu. Cuba cari tengok. Ada di hujung bagi hadis ni ada dah sebut dalam muka 16. Sampai pun. Tu. Hasbu bani Adam luqaimatun yuqimna sulbah.
hujung hadis. Hujung hadis ni tu kena sebut dah dulu. Hadis kalau suka hadis tu ada di kat belakang tu rawahu Syaikhan an Ibni Umar radhiyallahu anhu. Situ aja di hujung belakang. Hasba bani Adama. Tu dia. Muka yang belah tu dah. Dah sebut. Kata musannif rahimahullah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ada sebut, "Ma mala abnu Adama wi'an syarran min batnihi." Hasba bani Adama. Tu. Hasba bani Adama. Tengok riwayat baca hasbu tu aula hasbu. Hasbu jadi i'rab jadi mubtada. Ataupun kalau baca hasba pun atas jalan orang panggil, kalau hasba ni atas jalan nasak dengan ahdah huruf khafa. Hasba ai bihasbi. Tapi aulanya hasbu kerana jadi mubtada. Hasbu bani Adama. Kalau hasba pun ai bihasbi. Bihasbi ibni Adama. Luqaimatun. Khabar tu. Khabar. Yuqimna sulbahu. Tu sifat. Sifat bagi luqaimat. Jumlah tu sifat pada luqaimat. Artinya, arti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ada sabda, "Ma mala abnu Adam wi'aan." Tiada memenuhkan, tiada mengisikan akan barang. Maksud memenuh tu mengisi barang. Tiada memenuhkan, tiada mengisi barang kan oleh manusia. Maksud Ibnu Adam tu manusia. Tiada memenuhkanlah oleh manusia, anak Adam, akan bejana, akan satu bekas pun. Wi'aan tu mab'u bagi mala'ah. Tapi kerana dia jatuh pada halaman nafi dengan ma ke, memberi pada umum. Kena katakan tiada memenuhkan oleh manusia akan satu bekas, satu bejana pun. Kita dah ambil air gitu dalam bekas penuh. Nah, kita dah tuaikan benda tu benda ni dalam bekas dalam bekas masing-masing penuh. Tapi Nabi kata tak ada lah anak Adam pergi memenuhkan bejana mana pun yang lebih jahat daripada perutnya. Yang tu sifat pada bejana. Bejana mana pun tak ada dah yang lebih jahat daripada perutnya, perut bagi manusia tu. Apa maksud lebih jahat? Yakni tulis itu. Yakni perutlah bekas yang jahat sekali untuk kita mempenuhkan dia. Untuk kita mempenuhkan dia. Cik buat boleh payah penuh. Tak tahu ke mana lagi. Bonisat madu lah jebur. Taklah mana lagi. Taklah mana lagi. Mempenuhkan bekas yang lain tu tak jahat serupa dengan mempenuhkan perut. Perutlah hak bekas saya hak jahat su. Tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya, perut bagi manusia. Tulis pada perutnya tu. Yakni kerana penuh perut itu. Kerana penuh perut itu membawa kepada kerugian dunia dan akhirat.
Kita ngaji dah dulu. Dia kuat syahwah. Yang mari berlaku. Dia kuat syahwah masa nak menikah. Bila nak menikah, nak bini, dia kena cari duit, cari harta. Bila cari duit, takkan hasil duit, malaikat kan ada pangkat, ada kenamaan. Bila hasil pangkat, ia tak lepas daripada deki, dendam, ria, usaha yang haram, macam-macam. Allah, yang mari berjujuk dengan sebab perut yang sangat kenyal itu. Maka Nabi kata tiada memenuhkan manusia akan bejana yang lebih jahat daripada perutnya. Tak ada dah. Tak ada dah. Hasbu bani Adamah. Memada akan manusia. Memada akan manusia. Kalau jepuk, kalau kita temu lapar bihasbi pun dah. Ba tu zaidah. Ba tu zaidah. Shibi zaidah orang panggil. Ba shibi zaidah. Banyak ke apa ba shibi zaidah. Raja shibi zaidah gapo tu? Banyak. Ada jugalah sikit sup dah, tapi ada juga. Tu. Ini ni. Habis tu bismillahirrahmanirrahim tu ada ulama bahas kata ba tu ba zaidah. Bismillah. Bila pakai atas jalan ba zaidah tu ke, bismillah ni mana ismullah gitu. Mubtada. Khabar dia masuk. Kalau bihasbi pun ai hasbu. Hasbu bani Adamah. Kata dia memada akan manusia, mencukup memadai akan manusia anak Adam. Cukup dah bagi anak Adam. Atau gitu. Maksudnya gitu. Memadakan manusia. Memada akan manusia. Jadi cukup dah. Sudah cukup bagi anak Adam. Itu maksud dia memada. Jadi sudah cukup bagi anak Adam. Cukup dah. Oleh beberapa suap. Luqaima. Luqai itu isim tasghir itu. Tasghir daripada luqmah. Luqmah ni suap nasi. Suap sekali suap luqmah. Suap sekali luqmah. Maka suap yang sikit tu luqaimah. Maka bila jamak luqaimah beberapa suap yang sikit-sikit. Tu makna beberapa suap. Cukup dah bagi anak ada oleh beberapa suap. Berkata ulama, berkata setengah ulama, kurang daripada 10 suap. Luqaimat ni kurang daripada 10 suap. Tulis itu pada berkat tulis pada beberapa suap. Beberapa tu banyak mana beberapa? Satu. Oi. Berkata setengah ulama, bilangannya kurang daripada 10 suap. Bilangannya kurang daripada 10 suap. Kira sampai 10. Cuma tu yang mada dah makan. Allah, kita apa suap ni? Bila nak ni? Ini Nawawi, kita apa suap? Mana adik? Duk mana? Demai. Tulis penawar sepa demai ke? Oh, yang nyolah. Oh, yang dia. Demai ke apa jadi apa? Nampak kalau teruk-teruk tak boleh tak kena duk klik rumah pergi ubat rumah lah malah. Ya ponak ni ya learning tu jadi orang ramai. Lepas tu kita tak tahu kata penyakit yang tipa di kita tu penyakit bentuk mana. Wallahu a'lam. Kalau sekadar demai sikit tak apalah. Takut kena ke hotline. Takut kena keruk link fidat ke apa. Mari pula ni. Wallahu alam bissawab. Ya Allah, dunia ni lagu mana tak tahulah. Habis sekarang tak masuk lagi negeri sia. Link fidat. Beruk ke apa? Link tu beruk. Tu. Tak tahulah. Nyakit sekarang Allah.
Wallah kita tak boleh tahu. Sebab itulah lebih jaga yang bila kita rasa demam berat, kita kelip ubat bimalat. Yang duduk kacau. Sebab kan duduk rumah, duduk ponok, kadang-kadang dia tak sapa ubat, tak sapa makan ni ke apa. Kau duduk rebus nasi cahaya ke. Allah. Orang nak kepada awi kuat tenaga sikit, maka kelip duduk rumah orang tua boleh buat singgah-singgah ikan. Tak apa dah. Kalau demam berat-berat lah. Kalau suka ada sakit kepala tu tak apalah. Kita makan telai bahara tidur tengok dulu. Tu dah. Tu. Kalau sikit-sikit tak apa. Sikit-sikit tak apa. Learning tu learning. Dengan keadaan learning. Tu habis. Maka beberapa suap tak apa dah. 10. Aduh. Mang kena mang kita apa suap mah. Mang kata kawin 3 suap agak tapi sekali suap tu. Waduh, letih juga gitu. 3 tu menempati 20. Ada. Kawin 3 suap ya, apa suap-suap penuh. Orang Arab makan lagu tu. Arab makan tak sebab kita makan. Arab makan, orang Melayu makan ni berjuru. Turut sunnah pula. Tu sunnah Nabi 3 jari ya. Nabi jemput roti, jemput 3 jari. Maka bila 3 jari itu dia hasilkan makanan yang sikit-sikit. Tu pun sikit. Orang ni yang makan yang gini. Dia sodok sepemekor. Tu dia. Beberapa suap yang sedikit luqaimah Nabi sebut lapar luqai itu makna sekali suap sikit-sikit pula. Makna tasri pada luqmah. Suap tu satu suap dah tapi dalam suap tu sikit pula. Sikit orang suap tu. Suap yang sedikit. Lepas tu beberapa kali saja, tak apa-apa 10. Nabi kata cukup dah kalau setara tu pun bagi nak ada nak hidup. Cukup dah. Boleh tahan duduk dah. Boleh kuat ibadat dah. Allahu Akbar. Luqaimat. Beberapa suap. Beberapa suap mana? Yang membetonkan sifat kepada beberapa suap. Beberapa suap yang membetonkan, yang boleh mengkuatkan. Itu maksud membetonkan ni kinayah daripada mengkuatkan badan. Yang membetonkan, yang boleh mengkuatkan akan tulang belakangnya. Belakang bagi seorang. Yang membetonkan akan tulang belakang. Maksud yang membetulkan ini kinayah daripada yang boleh buat ibadat. Kinayah daripada dapat boleh buat ibadat. Itu. Kinayah daripada dapat boleh buat ibadat. Nabi kata cukup dah beberapa suap yang sekadar boleh buat ibadat. Betul belakang, tulang belakang. Orang kita ni dah perut terik sikit yang belakang betul. Bila lapar duk bokok gitu bokok. Tapi bila mula isi perut ya kau ada. Ada. Belakang ya kau betul. Tulang belakang ya betul. Sekadar betul tulang belakang, bobo betul tu tak apa dah Nabi kata. Kita ni siapa ke tulang belakang masuk dalam. Duk gitu, ya bukan kau dah betul dah, nak patah lah. Nak patah lah. Sebab dia perut dia nak lipat keluar. Ya Allah. Tu Nabi ajar. Maka tunjuk ajar Nabi tu. Tak ada dah. Tu. Tu dia. Tu dia. Lepas tu wa malana illa tiba'u Ahmada. Habis itu. Kata Musannif rahimahullahu ta'ala, menyebut akan segala hadis ini, musannaf kita kata menyebut akan segala hadis ini, hadis tersebut mula daripada hadis yang bersama tu. Hadis ini yakni hadis segala hadis ini daripada ma min amalin tu. Nombor 1 2 3. Segala hadis yang apa? 1 2 3 4 5. Segala hadis yang 5 ini senang gitu. Menyebut akan segala hadis yang 5 ini oleh Al-Imamul Ghazali. Sebut di mana? Ada sebut di dalam kitab Al-Arba'ina fi Usuluddin. Bukan ada dalam Ihya Ulumuddin.
Tu dalam kitab Al-Arba'in, Imam Ghazali ada kitab Al-Arba'in fi Usuluddin. Dia kecek bab Usuluddin. Tapi dalam hatu yang disebut juga hadis-hadis begini. Imam Syekh Qadir kita pergi berjumpa lah tu, nak ambil mari. Bukan dalam kitab Ihya ni ada. Ihya ni dalam juzuk jilid yang kelima. Dalam Rubuk Muhlikat pergi buka tengok. Kalau kitab saya pada muka 280 Tawaq Darul Minhad. Bayanu fadilatil ju'i wa zammish syaba'. Nak menyatakan kelebihan kita lapar dan kecelakaan kita kenyang. Kitab Ihya kita tu. Tu patut milik duit hipung sekut-sekut dua hipung beli ganing weh. Ni hipung-hipung buat berjalan ya. Ni hipung belah-belah ni. Ni kita Katut Raya ni nak gimana? Katut Raya Haji ni pergi jalan Kemalang apa? Atas pay apa? Apa ribu? 7,000 sewa tu. Ramalah banyak-banyak orang juga. Allah, bayi pun duit bab ganing. Mahal sikit. Tawak ni mahal suk dah. Kalau nak beli hok mahal. Hok molek. Ya. Pada beli hok murah. Ada jatuh dalam fikri mana tu. Apa nama? Minta maaf lah sebut nama tu. Tapi kena sebut lah. Kena jaga-jaga. Darul Taufiqiyah mana? Darul Hadis mana tu? Tu. Hak tu je banyak jatuh. Apa lagi lah kita kata kalau ada duit sikit-sikit nak beli tu. Beli. Tapi kalau bila ada duit kita hipung beli hak mahal lalu. Darul Minhad ni molek. Ulama guna ni ya kalau nak ajar. Apa tu je takrib molek, je tahqiq molek. Comel. Beli dari Ihya ni ada hadis banyak. Kita lebih lagi kita ngaji Minhajul Abidin, kena ada minhaj Ihya benar-benar. Bidayatul Hidayah tepuh, kena ada Ihya benar-benar. Lebih lagi kitab ni, kitab penawar ni orang panggil raka dia tu minhaj juga. Raka dia tu Minhajul Abidin. Dia perhati uslub kadang-kadang tu musannaf dia tiru uslub, tiru susunan Minhajul Abidin. Penawar. Ada lah. InsyaAllah dah. Dina tak ingat apa kod dah. Tapi mahal sikit. Cuba tanya-tanya orang yang duduk sana, duduk Mesir mana. Beli. Puas hati. Tu. Lepas tu beli syaraya lagi. Beli hak ni sadar, beli syaraya pula. Kalau ada kuasa duit. Ittihafu as-sadatin muttaqin. Hak tu syarah dia. Hak tu tak ada pun tak apa lagi. Ada ni dulu. Ada hak ni. Nah dah. Nah. Beli. Ni kira jalan. Tu yang ni. Baik beli hak ni. InsyaAllah kita ada. Arba'in hak Ibn Usuluddin ni. Beli juga. Tapi suti ya. Arba'in tu suti. Ya bukan jiliannya. Hak Imam Ghazali ni. Ada sebut dalam tu. Habis itu. Dan ketahui oleh bahawasanya bagi lapat itu beberapa faedah. Sekat tu dulu. Setengah daripadanya nipis hati. Allah. Nipis hati. Apa makna? Lagi akan datang. Orang sentiasa lapar ni hati lemuk, tak kasar. Hati lemuk, mudah taat kepada perintah Allah. Sebut bab hukum tu tunduk lalu dah. Orang ni hati ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa 'amalin la yurfa' wa du'a'in la yustajab. Nas'aluka 'uluman nafi'ah wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
يا ربنا اعترفنا أننا أسرفنا على لظى أشربنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا يا ربي والمولودين والأهل والإخوان وسائر البلدان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه حتى الحد وآله وصحبه على نفس السبل والحمد لله في البدء والثناء حمدا كثيرا دائما حتى بالنسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا على الخلق ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقهتنا وبركات لنا في ديننا رب وفقنا ووفقهم لما قولا وفعلا كرما ونجد كل حلال دائما واهلنا يا ربنا نطلب الخير وننفع كل شر ربنا واسع لنا كل الشهور واكرم بالرضا منك العيون واقي عنا ربنا كل الديون ربنا تهدينا رسلهم واغفر واستر عنا اللهم انصرنا وصلاه الله تشرف الصفاء من الى الحق عنا والوفاء بكتاب فيه الناس الشفاء وعلى ال كرام الشرفاء وعلى الصف المصابيح الغراء اللهم اهدنا بهداك ممن يسابح في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.